Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Bersama saya Rizan Idrusi dalam berita terkini Bomba Channel, Selasa 11 Januari 2022. Kita mulakan berita pagi ini dengan perkembangan banjir. Sehingga jam 8 pagi tadi, banjir masih lagi melibatkan 3 buah negeri, merangkumi sebanyak 6 buah daerah yang melibatkan 708 buah keluarga dan 2,483 mangsa. Sebanyak 39 pusat pemindahan sementara masih dibuka di seluruh negara. Sehingga jam 8 pagi tadi, seramai 18,451 mangsa telah diselamatkan oleh bomba yang melibatkan 7,324 operasi. Sehingga hari ini, pasukan bomba juga telah melakukan 5,853 pemantauan kawasan, 869 pemindahan mangsa, 183 sanitasi pusat pemindahan sementara, 29 operasi pemindahan pesakit dan 388 penghantaran logistik. Dari jumlah ini, 2 operasi adalah melibatkan search and rescue dan 36 operasi melibatkan search and recovery. Seramai 8,325 orang anggota telah ditugaskan sepanjang operasi ini. Selain itu, seramai 1,533 anggota dari pasukan bomba bantuan dan 289 anggota dari pasukan bomba sukarela turut terlibat sehingga hari ini. Sebanyak 23,288 kg jumlah muatan penghantaran bekalan makanan dan keperluan asas laluan darat telah dihantar ke seluruh negara sepanjang operasi. Manakala bagi operasi udara pula, seramai 22 orang mangsa telah berjaya dipindahkan dan sebanyak 46 lokasi penugasan telah dilaksanakan oleh bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. 4 buah drone telah terlibat dalam operasi drone yang melibatkan 27 lokasi penugasan. Kita beralih pula kepada laporan harian statistik kebakaran dan penyelamatan. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 336 jumlah panggilan kecemasan melibatkan 101 panggilan kebakaran, 28 panggilan penyelamatan dan 189 panggilan khidmat khas. Negeri Selangor mencatatkan jumlah panggilan kecemasan tertinggi iaitu sebanyak 81 jumlah panggilan keseluruhan. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Isnin 10 Januari 2022, sebanyak 88,576 operasi COVID telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ianya melibatkan 57,475 disinfeksi bangunan, 7,680 pemindahan mangsa, 225 pemeriksaan keselamatan kebakaran, stesen kuarantin, 8 operasi HADR, 2,438 operasi pengurusan jenazah, 342 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 20,408 lain-lain tugas. Bagi operasi udara berkaitan COVID-19 pula, sehingga Januari 2022, seramai 905 orang petugas vaksinasi atau saringan telah diterbangkan oleh bahagian udara serta sebanyak 69,740 kg bantuan penghantaran logistik, makanan serta peralatan dan 85 lokasi penugasan yang melibatkan 446 jumlah jam penerbangan telah dilakukan oleh 5 buah pesawat. Kita ke laporan insiden seorang lelaki dewasa didapati telah terjatuh dari atas bukit pada ketinggian 6 meter semasa melakukan aktiviti pendakian. Bangsa Sabri Ali, 60 tahun, yang mengalami kecederaan di kepala dan pinggang telah diberi rawatan awal oleh anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kemaman. Seterusnya dibawa keluar menggunakan bot penyelamat ke kawasan selamat. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Masih di Terengganu, satu kemalangan melibatkan 3 buah kereta telah berlaku di Jalan Mak Lagam Cukai, Kemaman petang semalam. Balai Bomba dan Penyelamat Cukai telah menerima panggilan kecemasan pada jam 5.16 minit petang dan menghantar sepasukan 12 orang anggota bersama sebuah jentera FRT, sebuah jentera
EMRS dan sebuah kenderaan utiliti ke lokasi kemalangan. Menurut Komander Operasi Penolong Kanan Penguasa Bomba Zailani Abdullah, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai, kemalangan tersebut telah menyebabkan 5 mangsa mengalami kecederaan dan 3 dilaporkan selamat. Semua mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Kemaman untuk menerima lawatan lanjut. Satu kejadian kemalangan melibatkan 2 buah lori iaitu lori jenis pelbagai muatan dengan sebuah lori yang membawa ais batu. Kemalangan yang berlaku di Pekan Batu Kurau Perak itu telah menyebabkan kelindan lori pelbagai muatan mengalami kecederaan apabila kaki kanan mangsa telah tersepit di bahagian tempat pemandu. Lantas, sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Kurau melakukan dashboard roll bagi mengeluarkan kaki mangsa yang tersepit. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Juga di Perak, seorang pemandu lori maut manakala rakannya cedera parah apabila lori yang dipandunya terbabas dan merempuh penghalang jalan. Dalam satu kemalangan di kilometer 209 Lebuh Raya Plus arah utara tengah malam tadi, sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kemunting dan Taiping telah dikejarkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 11.16 malam. Anggota bomba menggunakan rescue tool bagi mengeluarkan pemandu lori yang tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM, manakala rakannya yang merupakan kelindan dibawa ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Kita beralih ke Selangor. 2 unit bilik sebuah asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Bina Insan dekat bandar Bukit Puchong telah terbakar dalam kejadian yang berlaku awal pagi tadi. Balai Bomba dan Penyelamat Puchong yang hadir ke lokasi kebakaran dengan kekuatan 11 orang anggota bersama sebuah jentera EMRS dan sebuah jentera FRB, kemudiannya dibantu oleh Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya serta Subang Jaya. Menurut Komander Operasi Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azizul Hakim bin Idris, Ketua Balai, operasi pemadaman dilakukan dengan menggunakan satu aliran, 2 nozzle, 400 kaki pam jentera, air pilih bomba, berjaya mengawal kebakaran tersebut 10 minit kemudian. Kebakaran tersebut telah menyebabkan kemusnahan 80% pada bilik pertama dan 50% pada bilik kedua. Operasi mencari dan menyelamat seorang mangsa lelaki masih diteruskan masuk hari kedua. Zulkifli Jambul, 43 tahun, dipercayai hilang semasa membuat aktiviti penangkapan ikan di kawasan muara sungai dekat Kampung Lubuk, Weston Tanjung, Sabah. Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort yang diketuai oleh Penolong Penguasa Bomba Muhammad Hasbullah Nengok menjalankan operasi mencari dan menyelamat bersama sepasukan unit pengesan bomba serta beberapa agensi lain meliputi jarak kawasan pencarian sejauh 5 km dari Pusat Kawalan Tindakan Kecemasan. Difahamkan 50 buah bot menyelamat disediakan dalam operasi mencari dan menyelamat ini. Penonton yang budiman, musim monsun Timur Laut masih belum berakhir. Oleh itu, tim Bomba Channel berharap seluruh rakyat Malaysia untuk sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati sewaktu musim banjir ini, elakkan kawasan rendah yang mudah dilimpahi air dan berpindah sekiranya diarahkan. Berikan kerjasama anda kepada pasukan penyelamat, sayangi nyawa anda dan jangan berlengah. Sekian sahaja berita terkini pada hari ini. Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak berita berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian dahulu dari kami. Amalkan norma baru, jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel. Info keselamatan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.